Berani cakap dalam Facebook, dalam Instagram, I am gay. Pernah dengar Haji? Haji pernah ni? Saya gay. Mana ada? Sekarang ni orang berani cakap I am gay. So what? Dalam bahasa Inggeris ni kasar sikit lah. So what? Okay. Apa masalah kau? Apa masalah kau? Kesian makcik ni sampai belakang. Depan sikit lagi. Tak apa, depan sikit. Masuk ke depan sikit. Penuh tu. Dia punya kasar dulu. So what? Yang perempuan pula cakap I am lesbian. Aku lesbian. Perempuan dengan perempuan. Sekarang ni dalam Facebook, dalam Instagram, lelaki cium lelaki. Kalau lelaki tu jenis cantik, amrat, putih, gebu, tak apa juga. Ini berjanggut macam Haji kan. Dua-dua berjanggut, berjemping. Ya Allah, geli aku. Tapi that is reality yang kita tengok sekarang. Ni fitnah. Ni fitnah. Saya kena hentam dalam Instagram, dalam Facebook, dalam laman sosial, hanya kerana saya bersama dengan KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, ketika nak penjelaskan tentang bahaya apa nama tu? Liwat. Dia bagi gay. Boleh punca kepada penyakit. So dia ada ubat. Doktor KKM dia kata kena hati-hati, kena. Saya tegurlah. Ini amalan kaum Lut. Dalam baru habis ceramah, keluar tak sampai Kuala Lumpur lagi. Tak sampai Kuala Lumpur, dah keluar dah kenyataan. Ini seorang ustaz yang terlalu agresif melarang kebebasan lelaki dengan lelaki. Yang cakap ni profesor, bukan pakcik kat lelaki. Ni profesor. Kenapa perlu kita nak tegas? Kita kena dakwah dengan lembut. Masalahnya takut aku pula kena liwat kalau lembut-lembut. Tu sebabnya Allah laknat. Bila kita tegur, dia marahnya kita. Tuan-tuan, benda ni tak boleh. Apa nak jadi ni? Baru-baru ni Ketua Pengarah Kastam Malaysia ambil gambar dengan alat-alat kelamin lelaki. Dia perempuan, pegang juga macam ni. Astagfirullah juga. Ini dah mula masuk dalam Malaysia. Saya telefon kawan saya profesor dekat Fakulti Sains Kemanusiaan. Saya kata, Prof, dia psikologis. Saya kata, Prof, kita kena fikir macam mana nak buat ni, sebab alat-alat kelamin lelaki dan perempuan sudah mula dijual secara online. Dah dijual. Adik tahu tak dah jual ni? Berapa harga ni? RM25 paling murah. Online. Paling mahal RM299. Itu lembut sikit. Makcik jangan terkejut. Ni benda dah ada makcik. Bagi mereka ini adalah hak. Tengok ni dalam rumah. Benda dalam rumah. Yang beli siapa? Anak-anak sekolah menengah, anak-anak baru masuk college. Saya cakap sebab mak bapak datang jumpa depan saya kat UK. Mak bapak datang jumpa, saya punya risau. Telefon profesor, Prof, macam mana ni Prof? Sebab kami dekat universiti, dekat UKM, kepakaran semua ada. Jadi senang, telefon je kawan-kawan tanya. Esok dekat Dewan Komuniti Bistari ni, doktor-doktor pakar semua datang. Semua ibu-ibu, ayah-ayah nak cek kesihatan diabetes apa, pergi sana. Pukul 8.30 sampai petang. Saya akan ada 9 sampai pukul 10.30. Saya bagi talk sikit. Kemudian Datuk Seri Zamri datang. Dia buat perasmian. Lepas tu dengan doktor-doktor pakar lah. Tuan-tuan pergi, semua percuma je. Doktor-doktor pakar. Tak pakar bedah otak, pakar bedah jantung, pakar bedah salur darah. Yang tengok kaki kan, kalau kena kencing manis kan kaki dia hitam kan. Semua pakar ada. Saya telefon kawan saya, Prof, macam mana? Dia gelak, kik. Saya kata, apa Prof? Saya serius ni. Tahu tak dia cakap apa? Ustaz ni teruk sungguh. Baik sangat. Saya buat PhD, dia kata dia buat PhD tahun awal 90-an ke tengah 90-an. Tuan-tuan tahu tak? Dia kata dekat sana dah jual
tepi jalan nama dia tu. Dan dia kat supermarket tu mesti ada dia panggil alat kelamin tipu-tipu. Masuk tak malu kita masuk pakai mask, tiba-tiba kena COVID. Dia orang tak ada malu, keluar beli biasa. Tuan-tuan, ni fitnah akhir zaman. Tuan-tuan tengok sekarang, ini dinamakan fitnah. Ya, sekarang teruk. Tetapi lepas kita mati, Nabi kata, ba'da hatta talqaw rabbakum, sampai kamu meninggal dunia, selepas itu akan datang anak kamu pula. Dia akan tengok benda yang lebih teruk daripada apa yang kau tengok. Benarlah kata Nabi SAW. Bermakna apa? Sampai kiamat. Jadi macam mana ni tuan-tuan? Tak lain dan tak bukan balik kepada firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat memperingatilah kamu, sesungguhnya ingat memperingati itu mendatangkan banyak manfaat kepada kita. Sekarang ini tuan-tuan, macam mana kita nak dapat, nak ambil semangat yang Allah bagi tahu dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Pada Nabi Muhammad contoh yang terpuji. Kita duk sambut maulud tiap-tiap tahun tuan-tuan. 60 tahun dah kita ni sambut maulud. Tapi macam tu juga AJK Saokuk molek je bawah kawasan masjid lagi. Bukan masjid kita. Bukan masjid ni, bukan masjid ni. Siapa kata masjid ni? Cepat sangat hukum. Ni masjid sebelah, kampung sebelah. Tuan-tuan, macam mana? Saya pernah pergi ceramah satu negeri tuan-tuan. Saya minta maaf, saya tak boleh. Saya pegang dengan fatwa yang haram. Kalau tuan-tuan nisab nak pegang pandangan makruh, pergi cari ustaz lain lah. Saya ni pakai pandangan yang haram. Satu hari saya ceramah dekat satu buah negeri. Penuh. Yang kebetulan dekat dengan universiti masjid tu. Jadi budak muda ni separuh daripada tu budak muda saja. Orang tua kat belakang tu. Cuma masjid dia tu cermin banyak. So saya tengah ceramah dekat nak habis dah, dekat nak habis. Pukul 9 tu, dekat pukul 9 nak habis dah. Nampak macam cahaya, cahaya. Saya pun pusing sebab budak semua tengok lah. Rupanya ada dua orang, seorang pakai jubah, seorang pakai baju Melayu, duk isap rokok. Betul dekat luar pintu tu. Sebelah sana tu masjid, laluan apa? Dia panggil jalan raya. Lepas tu nampaklah ada pintu pagar besar, keluar ada tiang api. Saya bila nampak secara automatik, hei, siapa ni? Isap rokok, keluar. Saya halau gitu. Aku halau macam tu je tuan-tuan. Dia buang kat tanah. Nampak kadang-kadang dengan rokok-rokok. Ingat kan dia nak mati dah rokok tu. Ijak, dia keluar, jalan keluar pintu pagar tu, duduk bawah lampu. Luar masjid lah, dia isap rokok habis. Saya kata apa benda tak ada adab ni, orang duk isap rokok dalam kawasan masjid. Masjid ni tempat mulia. Aku report dekat mufti nanti. Report Jabatan Agama. Saya cakap gitu saja, dia gertak. Mufti kawan juga, pengarah Jabatan Agama kawan juga. Saja nak bagi tahu. Saja kata kenapa isap dalam masjid, tak elok lah. Habis mayat masa tu jadi imam, saya pun jadi imam. Masa jadi imam tu kan, masa salam semua orang, yang tua, yang muda, tanya Ustaz, tanya. Ini yang kita mahukan. Salam orang ni, tanya Ustaz, dah ramai tegur, tak jadi. Ustaz tegur, baru dia pergi makan, diisap kat luar. Saya 5-6 orang, sampai last dia kata, apa kes? Lepas tu saya pun pergi, lepas tu dia wajak makan. Masa makan tu duduk kat meja, saya kata kenapa? Semua orang kata, tanya. Ramai dah tegur Ustaz. Ustaz tahu tak siapa yang mengisap rokok ni? Yang isap tu, yang pakai jubah tu, imam satu. Dan masa aku tengah makan, dia mari, Ustaz minta maaf Ustaz, jangan report mufti Ustaz, jangan report ke Jabatan Agama Ustaz, naya kami tak makan, kena pecat. Tak ada lah, aku tak ada lah nak pecat. Tapi kau nak isap, kau isap kat tempat lain, jangan tengah masjid. Agak-agak ke isap tu. Bangga pula awak tu imam satu. Nah, jadi tuan-tuan, ni pun fitnah. Tuan-tuan bayangkan, kita ni macam mana kita nak ikut sunnah Nabi SAW?
Kalau itu pun kita tak tahu nak apply. Sedangkan Nabi kata la darara wa la dirar. Jangan datangkan mudarat untuk diri kamu dan orang lain. Esok jumpa doktor tanya, paru jantung, batuk apa semua tanya. Doktor pakar semua datang. Dah jumpa doktor pakar, doktor mahal tuan. Ni free datang. Tuan-tuan pergilah jumpa. Mana tahu dapat rezeki, boleh pergi ke HKM, semua daripada HKM. Tuan-tuan bayangkan, macam mana kita nak ikut sunnah Nabi? Nak jadikan rumah kita baiti jannati, rumahku syurgaku. Tuan-tuan, pertama, perkara yang kita kena buat dalam rumah tangga kita ini. Pertama sekali, jangan lupa yang Allah kata dalam Al-Quran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf kena ada. Kena ada. Nabi SAW satu hari dia masuk-masuk, ada adik ipar dia lalu. Adik kepada Siti Aisyah. Pakaian dia agak nipis sebab dia daripada kecil. Dia bela daripada kecil sampailah besar budak tu duduk dengan Aisyah, main dengan Aisyah. Satu hari tu dia dah balik. Apa jawab? Apa kata Aisyah? Sesungguhnya perempuan idza balaghat, dia tak boleh tunjuk. Perempuan bila balik saja dia tak boleh tunjuk. Hadza wa hadza. Tak boleh tunjuk ni, dia tak boleh tunjuk semua kecuali illa hadza, pergelangan tangan dan wajah. Tu je. Nampak tak? Kena ada amar ma'ruf nahi munkar. Kita sebagai bapa yang Allah kata ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, orang lelaki pemimpin kepada perempuan. Tuan-tuan, kita kena tunjuk, kena tegur anak. Anak semayang ada lagi? Tak lagi semayang sekarang. Pergi semayang sekarang. Ini dah. Anak tak semayang. Boh, tak semayang lagi. Awak tak semayang lagi? Nanti yang jari. Okey. Sebab apa? Takut nanti anak marah. Bang, biar kita bergaduh sekarang daripada bergaduh bila kita nak mati nanti. Nak tegur sekarang. Tu amar ma'ruf nahi munkar itu penting. Kalau tidak Allah tak sebut dalam Quran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Jadilah umat yang mengajak kepada kebaikan, melarang kepada kemungkaran. Sebelum nak ajak orang kampung buat baik, kita kena buat baik dulu. Sebelum nak ubah orang, ubah kita dulu. Lepas ubah kita, ubah anak-anak kita, ubah isteri kita, baru boleh jadi. Orang perempuan, tuan-tuan, dia akan ikut kalau kita tunjukkan contoh yang betul. Betul tak, Kak? Oh, Kak? Betul, tengok. Tengok, omongan. Macam mana kita nak jadi seorang, orang kata apa, seorang yang dihormati kalau kita tak mendidik mereka menghormati kita. Kita nak suruh anak semayang, kita kena semayang apa? Kita nak suruh anak semayang malam, kita kena semayang malam. Kita tak nak jadi la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumah kamu itu kubur-kuburan. Apa maksud kubur-kuburan? Sunyi, sepi, tak ada orang. Mana ada orang lepak minum kopi atas kubur? Kecuali Arab ada lah. Saya duduk Arab lama, tuan-tuan, 12 tahun dari kecil. Asrama saya nak pergi ke kolej, saya kena lintas kubur. Kubur tak menakutkan macam kita. Kita ni daripada kecil, kubur je hantu tu. Tak ada. Tak pernah lah saya duduk 12 tahun Arab, tuan-tuan. Lalu kawasan kubur, tak pernah aku jumpa lari budak-budak, tak ada. Kubur je pun cerah. Lepas tu jumpa, malam-malam kalau lalu pukul 10 balik daripada kuliah kan. Kuliah malam kami pergi masjid baca kitab. Bila lalu masjid tu, tengok Arab duduk kat tepi, tersandar kat tepi kubur, minum kopi. Ya walad penak, kita kata hantu gedau. Dia manusia. Gelak minum. Dia orang Arab, dia lepak je. Dia tak ada takut ajar kita anak-anak, dia takut. Tapi mereka bila nampak kubur, Assalamualaikum ya ahlal kubur, wa inna bikum lahiqun. Wahai ahli kubur, semoga kamu semua selamat. Kami akan ikut kamu, wahai ahli kubur, satu hari nanti. Dia tak ajar takut pada kubur, tetapi dia ajar kita sentiasa beringat untuk hadir ke kubur.
Kubur sunyi. Itu sebab dia jangan jadikan rumah kita ni kubur. Benda yang menakutkan, benda yang mengingatkan kepada saat kematian. Sunyi, tak ada orang lepak. Jangan orang jual minyak wangi atas kubur, tepi kubur. Kalau wangi tu bukan penjual tu. Tu ada orang datang dia ambil gambar saya tu. Dia Teluk Intan menjual apa saya tak tahu lah tu. Kalau dia jual pun tepi masjid, dia tak jual tepi kubur. Sebab apa? Takut yang datang beli tu orang lain. Kita balik Malaysia dan takut lalu kubur tu kan. Ustaz tekan terus pintu, takut terbuka. Tapi tuan-tuan, jangan jadikan rumah kita kubur tu. Apa maksudnya? Tidak ada qiraatul Quran nafi. Tidak ada orang baca Quran dalam rumah tu. Ya Rabbi. So tuan, tu sebabnya nak jadi seorang contoh kepada isteri dan anak-anak, mulakan rumah itu dengan amal ma'ruf. Yang kedua, qudwatun hasanah. Amar ma'ruf nahi munkar dan qudwah hasanah. Qudwah hasanah tu dari mana? Qudwah hasanah tu datang daripada kita. Yang Allah kata ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Tuan-tuan, duduk dalam rumah tu kita baca Quran. Anak tengok, anak kita bapa baca Quran. Saya tengok ayah ni daripada umur dia 40 tahun sembahyang malam tak tinggal. Sampai dia meninggal dunia umur 60. 20 tahun saya tengok dia. Dekat-dekat dia tak meninggal lagi teruk dia punya sembahyang malam. Dia penjawat awam. Jawatan besar juga dalam kerajaan. Tapi dia cuba amal benda tu, tuan-tuan. Dia cuba amal. Dia kata pangkat dia tak ke mana. Tapi yang akan bawa, yang bantu dia adalah solat malam dia. Yang Allah kata innama ya'muru masajid yang Allah kata dalam Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang sembahyang malam Allah angkat martabat dia. Orang sembahyang malam, orang sembahyang malam. Tu yang dia amal tu, dia cuba amal. Sebab dia kata yang akan ikut dia amalan dia, anak tak ikut. Cuba tuan-tuan, ada tak anak ikut kita? Tak ada. Isteri sayang macam mana pun dekat suami dia takkan ikut. Suami lagi tak ikut. Tak susahlah, awak cinta saya, cinta. Sayang saya, sayang. Kalau saya mati awak ikut sampai mana kubur je lah. Jarang dia nak masuk sekali teman kat ada. Orang lelaki paling cepat 3 bulan insya-Allah selesai masalah. Dah ada pengganti dah. Kawan saya contoh, baru ni sini meninggal, tak sampai 3 bulan insya-Allah nak kahwin dah ni. Cepat tu dia dapat ganti. Sebelum ni dah ada dah huru-huru. Dah ada dah. Kebetulan. Bukan tunggu mati. Kebetulan mati pula isteri dah. Rezeki lah dia. Nak kahwin. Dia panggil saya pergi. Tak apalah. Dia pun kata dia tak boleh hidup seorang. Dia kata kena ada teman. Manusia kena ada teman. Orang perempuan ni, orang perempuan terlalu banyak mikir. Saya jumpa ramai orang perempuan yang suami dia mati kan. Ada orang nak dia. Nazir masjid nak dia, tak nak. Bilal nak dia, tak nak. Imam muda nak, tak nak. Imam tua nak, tak nak. Imam muda nak. Imam muda nak ada ya, letih juga makcik ni. Tapi bila nak kahwin tanya, Ustaz, saya nak tanya Ustaz, kalau saya kahwin, kalau di syurga nanti saya duduk dengan suami mana? Oh, dia tak waktu kalau. Saya kata, hebat makcik. Kalau suami makcik tu, makcik mati, dia tak tanya saya, kalau dia mati nanti, isteri mana duduk dengan dia. Sebab dia tahu dah, isteri-isteri semua akan duduk dengan dia. Yang jadi ketua, isteri dia. Yang lain semua puteri-puteri, apa dia panggil, bidadari-bidadari. Yang lelaki, perempuan je. Orang perempuan bagus dia fikir. Saya kata, makcik jangan fikir makcik. Sekarang makcik kahwin dulu. Hidup atas muka bumi. Syurga, fikir. Kita buat amalan, biar masuk dulu. Takut tak masuk. Kita bincang nak masuk dengan duduk dengan suami mana. Tak apa, buat dulu amalan, biar masuk. Mana tahu salah seorang dengan suami makcik tak masuk. Tak tahu kan. Syurga ni milik Allah. Tu kata Imam Malik, la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala bibadil bashar.
Telinga tak boleh bayangkan, telinga tak boleh nak cerita, mata tak boleh nak bayangkan, hati tak boleh nak bayang dan nak imaginekan macam mana bentuk. Tak boleh. Syurga ni hebat sangat, tuan-tuan. Jadi hidup dulu muka bumi ni. Cari dulu kebahagiaan. Buat amalan banyak-banyak. Syurga serah pada Allah Ta'ala. Bila masuk, tahulah Allah nak buat macam mana. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau dalam syurga ni Allah kata, kau niat je. Ya Allah, aku sunyi, ya Allah, aku ingat lelaki aku, ya Allah, yang pertama. Mari hak pertama. Ya Allah, hak kedua macam mana? Sampai kedua. Macam mana nak hidup? Aku tak tahu. Hak tu tak tahu. Tunggulah dalam syurga nanti. Yang penting dia masuk dulu. Ni masuk pun dah hari. Dah. Tu. Qudwah hasanah. Orang lelaki tunjuk contoh. Ni sekarang ni masalah ni. Orang duk gembar-gemburkan orang lelaki. Kes perceraian tinggi. Cerai tinggi ni risau, tuan-tuan. Kedah paling tinggi tahun 2023. Kes perceraian daripada ni statistik statistik data daripada sahabat saya Datuk Seri Uzair, Dr. Uzair, Perangkaan Malaysia. Kes perceraian umat Islam pada tahun 2022 42,000 orang. Kes 42,000 kes. Tahun 2023 naik kepada 60,000 kes. Naik 20,000 lebih. Di Kedah naik 113%. Kedah. Kemudian nombor 2, saya lupa, nombor 3 Perlis. Perak saya tak ingat. Perak terkeluar daripada 3 tu. Dia tanya, kasih sayang orang lelaki ni luar biasa. Tapi nak bagi tahu, kenapa bercerai? Antara yang saya sembang baru ni dalam TV Al-Hijrah dengan Puan Emma Fatimah. Isu dia suami. Ada juga kes isteri. Suami, antaranya suami, dia tak tunjukkan contoh yang betul. Nabi SAW kahwin dengan perempuan kaya, tapi Nabi pernah tak ada kes dengan Khadijah radhiyallahu anha? Ada. Nabi bila bawa barangan perniagaan Nabi, perniagaan Khadijah radhiyallahu anha, Nabi berniaga dengan amanah. Dia balik dengan keuntungan. Keuntungan itu adalah milik pemiliknya. Siapa dia? Khadijah radhiyallahu anha. Ada Nabi nak guna untuk beli kuda? Tak ada. Ada Nabi guna untuk beli baju? Tak ada. Sebab Nabi akan ambil hak dia. Tapi Nabi bekerja walaupun isteri dia kaya. Inilah suami. Kita tak. Isteri yang kerja juga. Suami kerja, isteri kerja. Gaji isteri 4,000, gaji suami 4,000, 8,000. Kuala Lumpur kalau setakat 8,000 tolak lagi mari-mari, dia panggil miskin bandar. Tak payah belagak lah. Tak payah belagak. Kalau di kampung-kampung ni, kerja cikgu rumah banglo. Sana kerja cikgu rumah belum tentu lagi. Sewa saya dah bilang. Oh, hidup tinggi, tuan-tuan. Hidup kos tinggi. Sebab bandar. Tuan-tuan tengok macam mana. Nabi SAW dia tak pernah ambil hak isteri dia. Kalau nak kata isteri penyebab bercerai kerana dia ada duit, tak betul. Sebab Nabi kahwin dengan seorang perempuan yang kaya. Tapi kenapa isteri Nabi Khadijah dan semua isteri-isteri Nabi hormat Nabi? Sebab Nabi ada prinsip. Ini suami gaji 4,000, isteri gaji 4,000. Rumah suami bayar, kereta-kereta isteri bayar, anak isteri tolong bayar, minyak sama-sama bayar, lah sama-sama tak ada duit. Tiba-tiba suami nak kahwin seorang lagi. Itu sakit kepala tu. Dia punca kat situ lah. Tiba-tiba ada perempuan lain. Perempuan pun kena belajar jugalah. Saya nasihat orang perempuan, kalau suami dia ada sikit kemampuan, dia minta nak kahwin seorang lagi, bagi je. Tak, sungguh. Daripada you biarkan dia berzina, apa you dapat? Tak. Tak. Dia tak berkurangan lah, Kak. Benda tu tetap sama.
Dia tetap sama. Cuma kalau kita, dia masalah ni sebab ada tak ada give and take. Suami ni kalau dia bagikan hak dia, dia tanggungjawab dia ada, isteri bagi. Saya jumpa ramai juga yang bagi. Semalam saya di Terengganu, yang makan dengan saya 4 orang, isteri dia. Saya, Ustaz Hasnin, bersemangat. Semangat saja tuan-tuan. Terus niat pun dapat pahala dah, alhamdulillah. Tak apalah. Cumanya nak buat tu belum tentu. Tak ada kekuatan lagi. Tanya apa sebab, tapi dia kata satu sen pun dia tak ambil duit isteri-isteri. Dia minta isteri bagi. Yang dia kata yang mula-mula tu payah sikit lah, tapi nak bagi tahu bila dia boleh buat. Saya tanya, bergaduh tak? Bergaduh tu biasa terusan. Tapi kita kena tunjukkan contoh. Anak dia 19 orang, alhamdulillah semua masuk universiti. Seorang pun tidak ambil pinjaman ataupun beasiswa, dia tanggung semua. Dia Petronas, dia engineer Petronas. Itu baru betul. Itu baru betul. Ini pergi speak mak pun isteri bayar. Hutang 5 tahun lepas pun tak bayar lagi. Memang tak bagi orang tua tu. Kat situ kita dah kalah dah. Rumah tangga. Contoh sangat penting. Tu kalau betul nak tunjukkan contoh bagaimana nak jadikan rumahku syurgaku, mulakan pertama yang saya sebutkan tadi, amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, qudwatun hasanah. Nombor 3, saya bagi laluan azan. Boleh? Sini kena bagi laluan azan kan? Azan, bagi azan lebih afdal. Lepas tu saya sambung sikit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wa la Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, saya ambil sikit lagi dalam 15 minit lagi sikit. Alang-alang dah sampai tuan-tuan. Nak sampai boleh tahan juga 3 jam lebih. Saya 3 kali tidur, 3 kali mimpi, tak sampai lagi. Alhamdulillah akhirnya sampai pukul 6:10 tadi. Tuan-tuan perempuan,
Perkara ketiga, nak jadi rumah ni, rumahku, syurgaku. Yang ketiga, apa yang Nabi SAW dia tunjuk dan bagikan contoh kepada kita, tak lain dan tak bukan, didik keluarga kita ini at-ta'awun, saling tolong menolong antara satu sama lain. Rumah ni dia takkan jadi bahagia kalau tak ada tolong menolong. Contoh masa balik raya nanti, anak-anak kita balik kan, tuan-tuan akan nampak bahagianya bila anak-anak tuan-tuan bergabung tenaga untuk masak malam raya. Oh, bapak paling suka kali itu. Paling suka. Allah, tengok anak-anak bukan bohong ni pergi masak, orang ni pergi beli barang. Dia saling tolong menolong. Tuan-tuan, ini penting. Saling tolong menolong ni. Jangan ajar nafsi-nafsi. Engkau, aku. Tak boleh. Zaman sekarang ni pula, zaman dia tak ada dah perasaan, oh, kita balik tidur ramai-ramai. Dia tak ada, dia tak minat dah sekarang ni. Dia hotel. Kat Lekir ni hotel mana aku pun tak tahulah. Ada gedok hotel ni. Tak ada dah. Tak ada. Saya sepatut malam ni IPK minta saya forum dengan Datuk Batishah di Ipoh. Bila fikir balik, uish, tak berbalik. Pergi Ipoh, patah balik sini. Mati dalam kereta aku. Tak apa kata. Mari sini terus saya kata. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, sebahagian tempat dia balik, tak apa, aku sewa hotel 7 hari. Jadi anak yang duduk seorang, 2 orang tu lah, bapak dia tak nampak dah. Bapak ni tuan-tuan, walaupun saya tak sampai lagi level tu, anak-anak saya pun sekarang ni saya dah tinggal 2 orang je. Anak dengan anak-anak saya 2 orang. Saya 2 orang ni, alhamdulillah 2 orang. Jangan tanyalah kenapa 2 orang. Ada orang tanya, Ustaz, you are very slow. Aduh, slow aku. Kau ingat semua orang sama. Sekali buat tu keluar. Setiap orang macam-macam masalah. Ada orang tak keluar langsung. Kawan saya dah 20 tahun, anak tak ada. Tapi hari ni anak tak ada. Kami dalam grup WhatsApp nak kongsi cakap anak, tak ada. Senyap, malu. Kesian kat kawan. Tapi tuan-tuan, apa yang boleh saya cakap, bila kita tak duduk bersama, bila balik rumah kan, duduk mak ayah, semua bakal kata, duduk, saya nak duduk dengan mak, saya nak duduk dengan family saya nak tidur dengan anak saya tak boleh tidur tanpa suami saya tak boleh tidur sama isteri saya. Ini masalah. Saya selalu kalau balik kampung, saya akan beritahu, saya abang sulung, adik-beradik saya 11 orang, saya akan beritahu, kita buat macam zaman balik rumah atuk dulu. Macam mana kita buat? Yang lelaki semua tidur dekat ruang tamu. Apa masalah dia? Ni 7 hari. Wah, 7 hari tu lama tu. 5 hari je kita balik raya. Dah, 5 hari dia merasa gembira. Yang penting mak bapak kita gembira. Alah, kalau kau nak kata kau tidur sedap, aku tidur sedap. Semua orang tidur sedap. Tapi kita balik ni sebab nak merasai, nak bagi arwah ayah, mak kita gembira dengan kepulangan kita ni, dengan cucu cicit ni. So, bila anak-anak lelaki, semua lelaki duduk luar, cucu lelaki duduk luar, yang perempuan duduk dalam bilik. Kan? Yang perempuan, menantu semua dalam bilik. Sebab dia orang nak tukar baju, tak ada aurat terjagalah. Nampak tak? Dalam rumah tu pakailah tudung, memang wajib pakai tudung. Biasalah orang perempuan. Cuma orang perempuan bersalah sikit lah. Panas lah. Aduh, 5 hari je kau panas pun, bukan 50 tahun. Tak, 5 hari je balik. Gembirakan mak ayah. Kan? Lepas tu ada sekarang ni, tak boleh hidup dah tanpa aircon. Okey, bagus. Saya selalu cadang, kalau nak ada aircon, pakat anak beranak, pasang aircon. Jangan ambil duit mak bapak pula. Bilik ni aircon, rumah pun aircon. Dan elektrik dibayar oleh kita semua. Ini tak, pasang aircon, semua buat tak tahu tu. Terjelai lidah datuk dia. Nak bayar apa? Pencen sikit. Ini salah. Ni dia panggil ta'awun. Mulakan daripada muda. Bila daripada muda telah diajar saling tolong menolong, percayalah, bila mereka tua, mereka akan saling tolong menolong. Tuan-tuan tak nampak bila berlaku kematian, dia akan berlaku apa? Perbalahan pada harta.
Bila tak ada sifat tolong menolong, tak ada sifat tolak ansur, tak ada sifat nak mengalah, bang, masa itulah kita akan nampak anak-anak masa kita mati tadi. Sama ada isteri kita mati atau kita mati, kita mak bapak akan tengok macam mana anak-anak bergaduh tentang harta. Tak ada tolak ansur lah. Ni orang Perak. Bapa anak dia Tan Sri. Adik-beradik, datuk. Orang besar-besar tu kan. Bila meninggal, ada seorang adik yang tak belajar tinggi. Bukan, tidak berpangkat besar. Cikgu. Sebab yang lain ni semua hebat-hebat. Kalau dah Tan Sri, besarlah pangkat dia tu. Datuk, besarlah pangkat dia. Bila meninggal, ni tengok. Sebab bapa dengan mak daripada kecil, walaupun anak ni hebat-hebat, dia ajar dia kecil saling hormat, menghormati, tolong menolong, berkasih sayang, ada tolak ansur. Dia telefon saya, Tan Sri telefon saya, Ustaz, minta tolong. Kenapa Ustaz? Tan Sri, ayah saya baru meninggal, jadi mak pun dah tak ada dah. Jadi sekarang ni Ustaz, rumah tu lah, rumah pusaka. Rumah tu kalau saya nilai-nilai pun ada lah lebih kurang dalam 800,000 lah. 800,000. Kalau di Ipoh ni mahal tu murah 800,000. Mahal ke biasa? Mahal dia kata dengan 800,000 tanah sekali kan. Kalau KL 800,000 ni murah. Sebab banglo 2.5 juta. Itu murah tu. Itu kosong, tanah kosong. Banglo tak baiki apa lagi. Kalau dah siap baiki 5 juta. Itu kira harga pasaran. Itu ramai yang meninggal dunia kan. Tengok rumah pun meninggal dah. Harga rumah. Sebab rumah atas, rumah kondo pun dah 600,000. Cikgu minta loan tak tepat, gabung loan. Kesian tuan. Zaman ni semua satu dunia macam ni sekarang. Saya pergi mana-mana semua rumah mahal. Jepun tu saya cakap lah. Saya pergi Korea pun mahal yang amat sangat. Lepas tu saya kata 800,000. Okey, so macam mana ni? Tan Sri ni awaknya. Jadi memandangkan kami ni adik-beradik Ustaz, Alhamdulillah Ustaz tahulah saya ada rezeki lebih sikit. Adik saya seorang ni pun rezeki lebih, yang 3, 4 pun. Nombor 3 pun okey. Nombor yang 4 ni Ustaz, dia ni cikgu dia Ustaz. Cikgu, dia lah yang jaga anak. Dia yang jaga ayah saya Ustaz, arwah. Dia lah sanggup tak pergi cikgu, nak dipindahkan untuk jadi penolong pengetua kat mana-mana. Dia tak mau pergi sebab nak jaga bapak ni. Tak naik pangkat dia 48 ke 52. Itulah pangkat dia. Tuan-tuan, nak naik pangkat tak pergi jaga bapak. Anak pula ramai, isteri pula tak kerja sebab jaga bapak sakit. Bila meninggal ni kami cadang Ustaz, tanah rumah tu kami semua tak nak lah. Kami nak serah semua kat dia. Saya naik belum umur cakap 800,000. Ada orang kata Ustaz, bagi Tan Sri. Tak, ramai mana aku jumpa Tan Sri, Datuk Sri, rumah dah besar, lagi dikejarnya harta yang ada. Lah pecah-pecah, dapat seorang sama besar dengan jamban. Sebab nak juga tanah tu. Patut bagi, tak nak bagi, tak nak juga bergaduh. Dekat Kelang tu sampai yang tinggal hanya dapur je, dapur dengan tandas. Itulah bilik rumah anak dia. Rumah adik bongsu dia. Bang, apa benda dah duduk apa ni? Buat rumah pun tak dapat. Tuan-tuan, dia nak bagi semua. Dia kata Ustaz, berdosa tak kami Ustaz tak ikut fakir? Saya tu tanya Tan Sri, tak salah. Inilah mulia. Saling bertolak ansur. Gembiralah arwah ayah, gembiralah arwah mak yang tinggalkan anak-anak yang macam ni. Sebab dia risau, takut Allah tak bagi. Saya kata faraid ni last sekali. Kalau semua dah bersetuju, ambillah. Tengok, saya tak tanya banyak dah. Saya tak tanya hukum, saya kata dah settle, boleh. Cuma saya nak tanya Tan Sri, macam mana mak bapak Tan Sri ajar Tan Sri dengan anak adik-beradik jadi macam ni? Dia kata Ustaz, mak bapak saya daripada kecil ajar saya, orang Perak ajar saya, kata biar berkasih sayang, tolong menolong, susah sama susah, senang sama senang.
Jangan penting diri. Oh, ni saya menangis saya dengar. Dan telefon. Tuan-tuan, itu sebab didiklah keluarga wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolong dalam mencari kebaikan di atas muka bumi. Tuan-tuan, itu penting. Ajar dalam rumah. Jangan kita rasa risau nak ajar. Tolong-menolong tu bayar. Tak. Zaman dulu dia ajar kita. Okey, tolong ambil ni makanan, hantar kat jiran sebelah. Yang ni pula hantar ke sana. Ni zaman dulu. Zaman sekarang ni dia tak wujud dah benda tu. Kita nak buat payah juga, nak tegur pun payah sebab ini zaman baru. Anak-anak kalau datang rumah ni bukan nak salam dengan pakcik-makcik. Dia tu tanya, wifi ada pakcik? Berapa nombor wifi? Tengok-tengok wifi pakcik tu rosak, tak okey. Muncul mulut. Bila nak balik, habisnya hotspot pakcik mak bapak dia ambil ni. Sebab apa? Tak main. Tuan-tuan, tak boleh. Kita tegas. Kena tegas. Kalau tidak, susah kita. Nombor 4, tuan-tuan puan, nak jadikan rumahku syurgaku. Ingat, musuh Islam tidak pernah duduk diam. Ini disebut oleh Syekh Profesor Dr. Muhammad Baltaji. Dia kata hati-hati dengan musuh Islam ni. Musuh Islam ni macam mana? Siapa? Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Musuh Islam, Yahudi, Nasrani takkan biarkan tuan-tuan perempuan berada mengikut Quran dan Sunnah. Takkan. Saya terlibat dengan banyak kajian-kajian fatwa. Tuan-tuan, kita orang Islam ni kerja gaduh. Pergilah mana-mana pun, Saudi dengan Yaman perang, Syria, dalam negara tempat saya belajar tu, Syria, sama-sama Islam, berperang. Padahal Syria tu, disitulah kubur Imam Nawawi, disitulah kubur Abdullah bin Omar, disitulah kubur Khalid ibn Walid. Semua pemimpin-pemimpin negara zaman Nabi SAW ada. Hari ni semua tempat itu hancur semua dah. Ada sahabat saya, Ustaz Tadri. Kenal Ustaz Tadri? Itu orang lama tu. Orang lama. Ustaz Tadri, tanya Ustaz Tadri. Tuan-tuan, secantik alam Syria ni, tapi tuan-tuan hancur. Sebab apa? Sama-sama Islam. Sebab Yahudi dah lama dah aim Syria ni. Sebab dia nak the Holy Golan. Dia panggil tanah Jolan. Kalau orang putih dia panggil dia Holy Golan. Israel nak, sebab tanah tu hitam, cantik. Dia nak tanah tu boleh buat tanaman. Sebab Israel ni, dia dapat tanah, dia hidupkan tanah. Orang Islam dapat tanah. Tuan-tuan ni jawab. Orang Yahudi dia nak berlaku peperangan, dia tak serang. Sebab orang Yahudi ni, Israel ni memang cerdik. Allah laknat dia kerana kecerdikan dia itu digunakan pada tempat yang salah. Daripada zaman Nabi Musa lagi. Memang tak nafi. Handsome Allah bagi pada Yahudi. Bijak Allah bagi pada Yahudi. Sebab sekarang ni ekonomi dia pegang. Tuan-tuan boykotlah. Apa jawab dia? Boykotlah. Suatu hari nanti kamu akan makan makanan kami bagaikan anjing yang sedang lapar. Allah. Kita sembang punya sembang. Ni live pakai apa ni? Facebook Yahudi. Saya cakap Yahudi pun, ni saya punya Facebook 1.1 juta followers. Yahudi juga. Bang, nak cakap apa bang? Yahudi yang buat. Data kita semua dia dah sedut dah. Nak tak nak, Yahudi juga yang buat Facebook, yang menyebabkan masjid terbina hasil daripada kutipan daripada Facebook. Masjid kita terbina ni pakai Facebook. Ada masjid dekat Kuala Lumpur saya tolong, pakai Facebook. Cari kapet, pakai Facebook, dapat 200,000. Masjid dekat Kelantan saya tolong, 9 juta daripada Facebook. Tuan-tuan, Yahudi juga. Yang baik Yahudi buat, yang jahat pun Yahudi buat. Makanan Makanan tak usah cakap lah tuan-tuan. Yahudi sekarang ni dia tengah buat apa sekarang ni? Daging kultur.
Culture meat tu saya buat. Saya bentang depan mufti-mufti semua. Bahawa sekarang ni daging kultur ni dah dibuat dah. Israel dah buat, dah berjaya. Dan sekarang ni dijual dekat beberapa buah negara. Daging tu tak payah sembelih, ambil sel buat kat makmal je. Rasa 99% sama daging lembu, kambing dan juga daging ayam. Dia buat ikan pula. Akan datang tak mustahil daging babi pula. Sebab dia kulturkan, dia ambil sel sekali, saya ambil sel beribu tan dia buat. Wow, tuan-tuan, ni Yahudi. Yahudi dia tak ada masa nak gaduh. Kita pakai songkok kopiah gaduh dah. Surau buat warna hijau, ada yang tak nak datang. Ni kenapa hijau ni? Warna kot. Kalau gitu jangan hidup atas muka bumi sebab banyaknya hutan. Takkan hutan nak warna kelabu? Itu hutan terbakar. Bang, tak boleh. Dengan warna kau nak gaduh. Tak semestinya hijau itu dalaman dia hijau. Betul tak? Ni semua tak percaya pun ni, macam-macam pun ni. Tak semestinya dalam luaran dia biru, dalaman dia hijau. Mungkin biru muda. Faham tak? Dah. Tuan-tuan, bab-bab ni tak usah gaduh lah. Saya masters politik. Politik perbandingan mazhab. Tuan-tuan tak payah sembang. Benda ni dia hanya di peringkat bawahan je. Orang atas mereka rapat. Saya naik kapal terbang, tuan-tuan. Minggu-minggu naik kapal terbang, duduk kat tu. Orang politik rapat, tuan-tuan. Sembang. I like. Sebab dia orang kau nampak saya tu ajak saya sekali. Aku pun terbenung. Lah, yang ni mazhab lain, Tapi rapat. Tolong pergi ambilkan buah lagi. Allah. Inilah persahabatan. Kita, wah. Takkan tak semayang. Tinggi betul songkok dia. Tak semayang ni. Tak sah semayang. Apa ni? Gaduh sebab songkok, sebab kopiah. Bang, kita orang Islam jangan gitu. Sebab apa? Ia punca kepada perbalahan. Ini yang disebut oleh Profesor Sa'id Ramadan Al-Buti dalam buku dia Fiqh Sirah, dalam buku dia Ma'anas. Oh, cukup menarik. Tu kita kena membaca kenapa punca kejatuhan. Jatuhnya kerajaan Abbasiyah kerana perbalahan. Jatuhnya kerajaan Osmaniyah kerana perbalahan. Jadi panjang cerita nak habis ni. Bau mukaddimah ni. Tuan-tuan, saya suka baca sejarah. Saya tengok kenapa jatuh. Syekh Abu Hasan An-Nadawi, dia tulis Maza khasiral alam bil hitatil muslimin. Buku tu tebal, dia kurang dalam 300 muka surat. Saya baca, wah. Saya rasa malu. Kenapa kita buat benda ni? Yahudi ambil yang Islam semua, kita tak ambil. Yahudi mati seorang rakyat dia, mati seorang orang-orang dia punya sedih macam mati 100,000 orang. Sebab mereka kuat. Ekonomi diorang bersatu. Kita baru jual tom yam A dengan tom yam B. Saya jual tom yam, Haji jual tom yam lahan. Haji sihir saya sihir Haji. Lah dua-dua tutup. Ni yang Datuk Harudin ajar doa sihir penyangga, apa dia bagi sihir apa? Sihir pelaris ni. Sihir penyangga ni. Saya belajar juga Darul Syifa. Saya kata, ada sihir macam ni. Tu yang ramai kata, saya buka kedai tak nampak. Kebetulan kena dengan saya. Saya bukan menjual. Saya nak pergi potong rambut. Saya suka selalu potong rambut kawasan saya tu adalah orang Aceh. Orang Aceh yang potong rambut selalu. Orang Melayu ni payah juga. Yang lain tu Cina, India boleh tahan lagi. India okey lagi. Ni dia tak faham bahasa kita. Bangladesh ke apa benda kan. Saya suruh pendek, dia potong lain pula. Bukan orang kita. Jadi saya kata nak tolonglah orang kita pula, orang Melayu ke. Bukan resis, tapi nak tolong juga lah. India tolong orang India, Cina tolong orang Cina, orang Melayu tolong orang Melayu. Itulah standard. Sebab saya jaga mamak-mamak bayar zakat kan. Tokai-tokai mamak ni saya kenal. Dia orang bayar zakat, dia bayar zakat pada geng mamak juga.
Dia bayar dekat kita ni. Mula-mula dia orang bayar dekat India, Pakistan, dekat Bangladesh. Tapi saya kata tak boleh. Duit dapat kat Penang, dapat rezeki kat Penang, bayar kat Penang dulu. Lepas tu baru bayar sebahagian yang dapat wakalah tu pergi hantar kat India, Pakistan. Salah tak? Tak salah. Tadi ada seorang, dia punya zakat tahun ni 2.4 juta zakat dia. Dia nak bayar. Saya kata bayar. Saya kata boleh bayar wilayah, sebab dia ada cawangan wilayah Selangor, Penang. Saya kata 3 negeri boleh bayar. Bayarlah pecah-pecah kan. Dapat wakalah, pergi hantar dekat India. Sebab saya nak bagi tahu macam tu. Sebab sebelum-sebelum saya dah tarik banyak dah. Berjuta-juta orang ni bayar. Tak apa, kita nak orang Melayu. Hari tu saya kata ada orang Melayu dekat dengan pejabat pos Bangi tu. Saya kata cari tak jumpa. Saya jalan tu, saya tanya orang pos, mana kedai ni? Rumput tepi tu ya. Saya tak nampak. Saya pun masuk potong. Bang, saya puas cari, kenapa tak letakkan besar sikit potong rambut ni? Oh, kata ustaz, bukan ustaz seorang, ramai tak ustaz. Semua tak nampak kedai saya. Orang nampak pos, tapi tak nampak kedai saya tepi tu. Macam tak ada, macam tiang gitu tau. Oh, saya kata, kenapa gitu? Tak tahu ustaz, saya nak kena pindah. Dia pindah, sekarang ni okey lah kedai dia. Ramai orang pergi sebab tak nampak. Ni pun satu hal juga. Dia hantar jin buta ke, Allahualam. Padahal sebab banyak kedai-kedai tau. Tuan-tuan, kenapa macam tu? Baru jual Yahudi tak ada. Orang Cina mana ada? Jual tayar kan, tayar. Kalau ni kawasan, ni kata ni kawasan perumahan kedai. Tayar. Kita pergi tayar ni, tak cukup tayar ni, dia ambil tayar nombor B. Pergi kat B, dia pergi nombor C. Begitulah, saya dah kena dah. Tuan-tuan, tengok dia tolong menolong. Orang kita, Tom Yam sana tak? Tak tahu, saya tak tahu. Dia tengok kita pun tak? Tak tahu. Punya tak ada persahabatan tu. Sana sedap juga. Sana kalau ada Tom Yam, dia ada Tom Yam putih. Kat sini, tak ada. Kalau nak putih sana, kuning sini. Patut kita orang Islam kena bersepakat gitu lah. Kita buat Tom Yam putih, yang sini buat Tom Yam kuning. Yang lain pula buatlah Tom Yam yang lain sikit. Barulah tak kacau hijau tak habis. Baru macam mana Tom Yam hijau pula tu. Tapi okeylah, buatlah tuan-tuan, yang penting Tom Yam, betul tak? Buat pelik daripada yang lain. Tengok di Thailand, kenapa dia orang boleh maju kedai Tom Yam? Tom Yam ikan, Tom Yam ikan, Tom Yam, ya Allah, belut tak belut, semua ada. Dia orang pelbagaikan. Itu sebab dia boleh hidup. Yahudi buat macam tu, kita bergaduh. Itu sebabnya tuan-tuan, Islam dia ajar kita dalam rumah tangga ni, ajar perpaduan, ajar bersatu padu. Kalau tidak, betul Allah kata walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekarang ni saya tengok semua produk-produk kita ni Yahudi. Banyak Yahudi mulakan. Ekonomi, sistem ekonomi Yahudi mulakan. Ya. Tu sebab kita kena doa banyak-banyak. Dulu mana ada Yahudi boleh masuk ke Saudi? Baru ni tahun 2022 masa saya bawa jemaah haji, terlepas seorang Yahudi masuk, ambil gambar, video, kena tangkap sebab dia video. Kalau dia tak video tepat, sebab dia pakai visa turis. Visa turis ni semua boleh masuk. Dia naik teksi jalan masuk, ada orang lahan, tak ada orang tahan pun nak masuk tanah haram ni. Nampak tak? Sebab apa? Sebab dia dah buka. Dulu nak masuk dalam Masjid Haram, semua tutup aurat. Mekah ni. Sekarang tak lah. Masuk airport, perempuan pakai tudung separuh, rambut besar gitu. Welcome to Saudi Arabia. Dulu mana ada? Masa saya kecil-kecil dulu, masa saya belajar tak ada. Itu sebabnya tuan-tuan, mereka akan fikir macam mana nak jatuhkan orang Islam. Dia mulakan dengan ni. Dan Yahudi, dia nak jatuhkan keluarga kita ni dengan apa? Dengan hiburan. Itu sebab sekarang ni hiburan, macam-macam hiburan. Penerbit buat TV, buat filem, mesti ada peluk-peluk, cumbu-cumbuan. Dah. Lepas tu kalau dia punya mentaliti kita adalah mentaliti kepada cinta. Akhirnya tuan-tuan, kita yang rugi orang Islam.
Jadi macam mana nak hadapi? Akhirnya anak luar nikah keluar. Bertambah dekat negara kita ni. Tangkap khaluat. Kalau tanya kawan-kawan kita yang tangkap khaluat tu, kata ustaz, macam-macam ustaz tangkap. Atuk dengan nenek orang pun ada. Jadi dia zina ni dia tak kira siapa. Awak orang masjid ke tak masjid pun kena. Imam 2 kena tangkap, sama juga. Ustaz-ustaz, jangan main-main. Ustaz-ustaz lagi bahaya. Paling laris di pasaran ustaz-ustaz. Pakai jubah, selendang sini, settle masalah. Sebab apa? Sebab ramai perempuan dia nak kahwin dengan orang soleh. Ni terbaru pula Nora Danish beritahu, carilah suami yang ada agama. Ramai pula yang melihatnya pula. Semoga berjaya lah semua. Tu sebab sekarang ni ramai orang engineer pun nak jadi ustaz sekarang. Dia kata senang, dia kata, bang, itu yang kita takut. Saya takut, memang saya takut. Tapi saya takut dari isteri saya. Bahaya tuan-tuan. Itu orang banyak bahaya, menakutkan. Jadi biar kita takut sekarang lah. Bukan takut tu sampai syirik dengan Allah, dah. Cumanya tak nak cari masalah. Tapi itulah realiti muslimin-muslimat yang kasih sekalian. Jadi apa yang saya nak kongsi pada tuan-tuan, semua benda ini telah terlakar dalam Al-Quran. Cuma apa yang perlu kita buat, tak lain dan tak bukan, kita kena didik anak kita sebagaimana yang saya sebutkan tadi oleh Syekh Ain Al-Qarni. Buat satu persatu. Mulakan dengan amal ma'ruf nahi munkar, qudwah hasanah. Lepas tu ajarkan ta'awun, tolong menolong. Benda ni simple, nak buat tu payah. Yang keempat, perpaduan kena ajar. Sebab apa? Sebab daripada perpaduan kita akan dapat yang kelima ini, dapat menghalang anak-anak kita terlibat dengan apa? Dengan anasir-anasir musuh-musuh Islam, Yahudi dan Nasrani. Banyak saya nak kongsi kepada tuan-tuan puan, tapi insya-Allah kita ambil sikit-sikit je lah. Nanti kan ganti dengan ustaz-ustaz lain pula. Kan kalau saya suruh saya cerita, ustaz-ustaz nak cakap apa? Kan? Tapi sebenarnya itulah realiti. Kalau nak bawa semua, menarik. Sebab saya pun selalu pesan pada anak-anak murid saya kat universiti. Sebab saya banyak mengajar budak masters dengan PhD. Saya kata penting ustaz-ustaz tu mengajar dan membaca. Hari ni kita mengajar fiqh. Fiqh kita itu asas. Sekarang ada fiqh yang lebih pelik lagi. Pelik-pelik. Jadi ustaz-ustaz pun kena kreatif dalam memahami hukum hakam tu. Banyak. Dulu kita tak makan tai. Sekarang tai pun boleh masuk dalam makanan sekarang. Dulu kita tak guna, kita hanya guna baja tai ayam je kan. Dekat barat, dekat luar negara, negara maju, guna tai manusia. Sebab tai manusia terbaik untuk baja. Tengok. Siapa buat? US. Baru kami bincang 2-3 hari dengan kawan-kawan. Orang sains dia buat kajian. Kalau tanam pokok tu, hidup pokok sebab tai manusia. Tu. Jadi makanlah yang baik-baik tu. Makan pedas, mati pokok. Tapi orang sains sangat laju ke depan. Jadi kita tak boleh duduk di belakang, hanya duduk bincang. Nak jamak kosa, tak jamak kosa. Saya mengajar kita sebab saya tahu kita tak makan darah. Kita duduk bincang makan darah. Mana orang makan darah sekarang? Orang makan serum. Serum ni lebih kecil daripada plasma darah. Plasma darah dah difatwakan haram. Darah menghasilkan plasma, plasma adanya serum. Serum untuk hasilkan daging kultur tadi. Di situlah hukum melekat itu. Ini lain lah. Kita panggil lain lah tuan-tuan. Tuan-tuan panggil 2 tahun depan kan, 2 tahun lagi insyaAllah dah matangnya kajian tu, saya cerita kepada tuan-tuan pula. Kadang-kadang saya cerita kat dalam TV, tapi tak cukup. Benda ni dia kena sejam. Jadi doa lah bagi saya boleh terus berdakwah dan membuat kajian. Saya kongsi, saya suka kaji, saya suka kongsi. Sebab apa? Bila kita kongsi, orang dapat tahu. Akhirnya ilmu tu dapat dicambah-cambahkan.
Jadi nak bagi tahu bahawa musuh Islam sentiasa hidup mencari jalan macam mana nak pegang dunia ni. Yahudi tak boleh masuk Malaysia, tapi produk dia dah ada kat Malaysia. Bukan Malaysia, dalam rumah tuan-tuan perempuan. Apa yang saya sebut semua ada. Jadi tuan-tuan perempuan, semoga Allah jaga tuan-tuan perempuan. Allah jaga orang lekir ni. Sebab apa? Ha? Manjung. Lekir mana lekir? Oh, esok lekir. Oh, subuh lekir. Oh, banyak tempat. Tak apalah, adik-beradik tu. Manjung. Manjung. Orang Manjung ni, Allah jagalah orang Manjung. Semoga patutlah orang tak amin. Kat sini pun dah tak berapa bersatu padu dah. Lekir. Apa pula lekir? Bukan kawasan aku. Jangan. Mana tahu kita mati kat lekir. Kita doalah biar kita ni panjang umur dan orang Manjung ni dirahmati Allah. Tuan-tuan untung sebab kawasan tuan-tuan tak dicemari dengan benda-benda yang luar. Jadi semoga Allah teruskan jaga tuan-tuan perempuan, keluarga tuan-tuan, anak-anak tuan-tuan perempuan. Saya doakan semua anak-anak kita ini berjaya dunia akhirat, insya-Allah. Saya nampak ada anak muda, adik. Nama apa adik? Oh, tu. Pakai songkok tu. Adik. Masya-Allah, handsome adik. Tu. Nama apa tu? Apa nama? Bapak. Nama apa? Jeffrey. Nama bapak ke nama anak? Anak nama Jeffrey. Anak Irfan. Bapak Jeffrey. Oh, Irfan Jeffrey. Ustaz doa satu hari tu, budak ni duduk elok. Ini baru betul. AJK tak marah. Ini AJK nampak budak, potong, lari budak tu kan. Jadi wakil kepada Pak Mudin pula. Biarlah budak nak semayang. Dia bukan bantat pun. Bagus. Saya doakan satu hari nanti si apa nama dia? Irfan. Saya doakan satu hari nanti Irfan tu jadilah sahibus samahah Datuk Mufti negeri Perak, Irfan bin Jeffrey. Dia amin tu budak tu. Dia faham benda tu. Dia amin betul tu, alhamdulillah. Yang ni yang seorang itu, saya pakai kopiah. Nama mana? Ilham Khalid. Alhamdulillah. Yang amat berhormat Menteri Besar Ilham Khalid, negeri Perak. Doakan, mana tahu daripada Manjung kan. Gitu. Parti kau pilih sendiri adik. Aku tak mau campur bab tu. Parti pandai-pandai kau lah sendiri. Ustaz hanya doakan kau jadi orang hebat, jadi wakil kepada rakyat yang ada agama, insya-Allah. An-nas ala dini mulukih. Manusia akan hidup mengikut pemimpinnya, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujibad da'wat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Taqabbalallahu minna wa minkum.